السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrul Thamin, muka surat 41 baris atas sekali. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullah ta'ala, dan kelima, alla yakuna qa'iman binafsihi, bahawa tiada berdiri ia dengan sendirinya. Ini lawan bagi qiyamuhu binafsihi. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan sifat-sifat mustahil atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang panggil meniru ataupun mengikuti jejak langkah Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullahu ta'ala pada kebanyakannya dalam perbahasan akidah. Jadi antara perkara yang diikuti ialah cara perbahasan akidah dia. Pertama, didahului dengan perkara-perkara sifat-sifat yang wajib pada akal. Yang keduanya, dia akan bahas berkaitan dengan perkara-perkara mustahil pada akal dalam bab ketuhanan. Kemudian diikuti dengan dalil kepada akidah ketuhanan, baru masuk bab Rasul. Jadi sekarang ni kita masuk dalam bahagian yang kedua, iaitu perkara mustahil pada akal. Jadi kita tahu benda mustahil ni untuk kuat hak yang pertama, untuk menguatkan pegangan yang pertama, iaitu wajib pada akal. Benda yang mesti sifat Allah sabit di Tuhan. Yang kita belajar 20 tu lah, ataupun 13 sifat atas pandangan yang rajih, atas pandangan yang kuat. Jadi sekarang masuk sifat yang kelima. Dan kelima, alla yakuna qa'iman binafsihi, bahawa tiada berdiri ia Allah dengan sendirinya. Ini terjemahan saja, tak berdiri Allah dengan sendiri. Bukan berdiri ni makna daripada duduk kepada berdiri, bukan. Daripada duduk macam saya ni, batu diri duduk cacang itu. Tak. Itu Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullahu ta'ala dalam kitab dalam kitab Faridatul Faraid, disebutkan perkara tersebut, iaitu maksud dia bukan daripada duduk kepada berdiri, ataupun perdirian yang betul, bukan tegak tulang belakang ke, bukan belaka. Itu semua makhluk. Maka dia memerlukan kepada tafsir. Maka Imam Sanusi rahimahullahu ta'ala, dia mentafsirkan qiyamuhu ta'ala binafsihi dengan makna la yahtaju ila mahallin aidhatin wala mukhassisin. Dia ada dua makna. Pertamanya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhajat kepada zat.
Tak berhajat kepada zat ni maksud dia Allah bukan sifat yang perlu ada di satu zat. Macam oren, hijau, biru dan apa-apa sifat yang ada, dia tidak boleh ada tu sendiri, tak boleh. Mesti dia ada pada satu zat yang lain. Contoh tiang, zat. Tiang warna merah. Merah tu tidak boleh duduk sendiri. Bukan dia boleh terbang sendiri tanpa ada zat, tak boleh. Sifat tidak boleh bergerak sendiri, tapi zat boleh bergerak sendiri. Bila zat bergerak, sifat dia turut bergerak. Tidak boleh kalau zat itu ke kanan, sifat dia ke kiri, tak boleh. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berhajat kepada zat untuk ada dia. Sebab Allah Subhanahu wa taala bukannya sifat tapi zat. Dia kena beza antara sifat dengan bersifat. Sifat ni makna kita kata Allah itu sifat. Itu maksud dia. Jadi Allah bukan sifat, Allah zat. Bila kata Allah zat, dia bersifat dengan sifat kesempurnaan. Itu benda lain. Jadi sifat tu sendiri dengan bersifat lain. Kena beza situ. Maka lawan bagi qiyamuhu binafsihi ialah Allah Subhanahu wa taala. Kalau hak mustahilnya ialah Allah Subhanahu wa taala berhajat kepada zat untuk ada dia. Itu mustahil. Maka dia pun kata ini lawan bagi qiyamuhu binafsihi. Seperti bahawa ada ia ya Allah. Ada ia ya Allah sifat yang berdiri, yang ada dengan zat satu. Mustahil Allah Ta'ala tidak berdiri dengan sendiri dengan makna pertama, iaitu Allah itu sifat yang ada di satu zat. Zat apa? Tak tahu mana-mana zat. Itu mustahil. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sifat tapi zat. Zat yang bersifat. Atau ada ia ya Allah berkehendak kepada mukhassis. Artinya arti mukhassis fa'il, pembuat, pencipta. Jadi qiyamuhu binafsihi yang kedua ialah maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada pencipta. Lawan dia ialah Allah Subhanahu wa taala berhajat kepada pencipta. Itu mustahil. Tidak berhajatnya Allah kepada pencipta itu wajib mesti terima di akal. Bila terima di akal tu mesti terima di akal dalam bab ketuhanan ni perlu melalui dalil. Dia bukan macam fiqh. Fiqh ni tak tahu dalil tak apa. Hanya taklid ulama, tak ada masalah. Dalam bab ni mazhab Syafi'i, dalam bab ni mazhab Maliki, dalam bab ni mazhab Hanafi contohnya. Bukan semua berlaku mazhab Syafi'i tau ni. Ada benda yang pandangan kita ambil mazhab lain. Tapi majoritinya mazhab Syafi'i lah. Khususnya dalam bab ibadat. Mayang kita mayang mazhab Syafi'i. Cumanya kalau orang tu dia mengaku mazhab Syafi'i tapi semayang tu tak macam mungkin dalam kitab fiqh pun. Tu dia jahil. Itu lain ceritalah. Tak payahlah ambil kira hak tu. Ambil kira ghaliknya orang Melayu ni kalau dalam semayang, dia semayang mazhab Syafi'i. Walaupun dia tak sebenar-benarnya mazhab Syafi'i pun. Kadang takwi angkat pun macam tak larat. Angkat tak ada sampai bahu. Belum sampai bahu dah takbir angkat, letak tangan dah. Tu tak kena lah. Tu kena belajar suku lah pula buat semayang tu. Tangan letak macam mana? Tangan tu atas dada ke, bawah dada ke, atau buka perut. Tu lain cerita lah pula. Tu fiqh. Tapi kalau akidah dia perlu dalil. Dan setiap orang perlu tahu dalil. Walaupun dalil umum sekalipun. Tak payah dalil yang huraian panjang-panjang pun tak apa. Hak tu serah kepada ahli dia. Kemudian kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan keenamnya, 6 daripada 20 sifat hak mustahil, alla yakuna wahidan, bahawa tiada ya Allah esa. Tu mustahil. Allah tidak esa, dengan mana Allah berbilang, ataupun Allah ada sekutu. Tu mustahil. Maka ini alla yakuna wahidan tu lawan wahdaniyah. Dia berlawanan dengan sifat wahdaniyah. Wahdaniyah keesaan Allah. Allah itu esa.
So pada sifat, so pada zat, so pada perbuatan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan wahdaniyah, maka Allah Subhanahu wa taala ada sekutulah, sama ada zat dia ataupun perbuatan dia ataupun sifat, satu-satu sifat dia tu banyak. Allah Subhanahu wa taala banyak sifat, tapi setiap satu sifat banyak juga. Tu tak betul. Yang naknya Allah Subhanahu wa taala banyak sifat, tapi setiap satu sifat satu saja. Tu baru betul. Kalau tidak dia jadi berbilang pada sifat. Jadi Allah Taala satu kudrat, satu iradat, satu ilmu, satu belaka. Walaupun sifat banyak. Tu. Kemudian kata muallif rahimahullah subhanahu wa taala, seperti bahawa ada ia Allah bersusun pada zatnya, zat Allah. Bersusun ni maknanya dia boleh gerak, boleh motong, boleh tebang, boleh kerisik kata orang tani. Boleh kikih, boleh macam-macam. Tu zat yang bersusun. Itu kita boleh belah macam-macam. Boleh belah 1,000,000, 1,000, 100, 10, boleh berlaku. Sebab kita ni bersusun. Zat-zat daging kita ni bersusun belaka ni, sebab tu jadi satu. Maka bentuklah manusia yang bernama Ahmad. Contoh, asal kita ni kecil je, jirim je, jirim yang paling halus kali. Tu asal kita. Lepas tu digabung, jadilah orang. Jadi kita ni bersusun lah zat kita. Allah Ta'ala bukan begitu. Jadi zat Allah tidak boleh kita gerak, tidak boleh potong, tidak boleh tebang dan sebagainya. Itu zat makhluk. Jadi bila kita tengok sesuatu zat itu, bila dipotong, dibelah, dikerak, maka kita faham kata Allah Subhanahu wa taala bukan begitu. Laisa kamitslihi syai'. Allah bukan begitu. Atau pada sifatnya, bersusun pada zatnya zat Allah, atau pada sifatnya sifat Allah. Bersusun pada sifat lagu mana? Seperti dua kudrat. Satu, dua kudrat, tiga kudrat, dua iradat, tiga iradat, empat ilmu. Itu panggil bersusun pada sifat. Itu mustahil. Yang naknya sifat Allah banyak, tiap-tiap satu sifat Allah satu. Itu yang nak. Sifat Allah banyak sifat Tuhan tidak terhingga, tapi setiap satu sifat tu satu. Tidak boleh dua, tiga dan sebagainya. Kemudian kata muallif rahimahullah, atau ada bagi Allah menyamai pada zatnya zat Allah. Ada sesuatu yang lain sama dengan zat Tuhan, itu pun mustahil. Bagaimana zat itu bersifat dengan sifat ketuhanan, ataupun zat tersebut sama macam Tuhan, sama macam Allah. Dari sudut tidak berjising, dari sudut tidak bertempat, dari sudut tidak berarah. Tak boleh. Dia seorang ya. Allah Subhanahu wa taala seorang saja yang tidak berjising, tidak bertempat, tidak berarah, tidak. Tak ada benda lain dah yang macam tu. Jadi kita sabit kata Allah Subhanahu wa taala esa pada zat, dengan makna yang kedua, iaitu tak ada orang lain zat dia macam Allah. Itulah. Atau ada bagi Allah tu pada wujud ni, pada realiti lah, yang memberi bekas pada suatu fi'il, suatu perbuatan, daripada beberapa fi'il, daripada beberapa perbuatan. Noktah. Yang seterusnya, yang terakhir, ialah dia panggil wahdaniyah pada perbuatan, keesaan Allah pada perbuatan. Allah Subhanahu wa taala kalau nak cipta sesuatu, dia tidak berhajat pada orang lain untuk buat sekali. Bukan dia pakat mesyuarat dengan Tuhan lain, dia pun buat keputusan nak bayar. Dia buat keputusan untuk buat sekian-sekian. Tak kenal lagu tu. Lepas tu Allah Subhanahu wa taala mencipta sesuatu tanpa berhajat kepada orang lain. Kudrat dia sahaja yang beri bekah. Kudrat selain Allah tidak beri bekah, hanya usaha ikhtiar. Kudrat kita usaha ikhtiar, bukan beri bekah. Kalau kita i'tiqad kudrat kita yang beri bekah, kita ni Mu'tazilah tanpa sedar.
Kita i'tiqad Allah beri kudrat, lepas tu kita lah yang buat. Hak tu dia panggil i'tiqad Mu'tazilah. Ahli sunnah, Allah beri kudrat, kita hanya usaha ikhtiar. Hakikatnya yang beri bekah tu siapa? Allah Ta'ala. Semayang, kita usaha nak semayang, mari sejid surah, lepas tu semayang. Kita usaha dan ikhtiar untuk semayang, dan berlaku sungguh beri bekah semayang tu, berlaku sungguh semayang tersebut dengan kudrat Allah Ta'ala. Lepas tu kalau orang mendalami tauhid ni, dia tidak akan ada rasa untuk sombong, tak ada masa. Sebab dia tahu hakikat dia semua Allah belaka, bukannya dia. Kalau dia berasa dia, tu mari riak, ujub, sum'ah tu. Dia berasa dia belaka. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah, kita ni kudrat tidak beri bekah, hanya usaha ikhtiar. Yang beri bekah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bis. Maka difahami daripada perkataan ini bahawa tiada memberi bekas pada sesuatu sebab daripada sebab-sebab yang beradat pada barang yang disertanya, yang diserta perbuatan tu. Jadi kita bahas daripada sini, tak ada selain Allah yang beri bekah dari sudut adat dia. Contoh, kita makan kenyang. Makan tu bukan beri bekah pada kenyang dia. Beri bekah ni mana kesan, kekuatan pada nasi tu mengenyangkan, bukan? Ataupun nasi tu secara tabiat dia memang mengenyangkan. Itu kafir tu. Kekuatan pada nasi itulah yang mengenyangkan. Hak tu fasik. Allah yang mengenyangkan, tapi Allah tidak boleh buat seseorang itu makan nasi tapi lapar. Hak tu salah. Tiga-tiga tu salah belaka. Nampak macam betul tapi salah. Habis salah, betul macam mana? Betulnya kita makan nasi, kita usaha makan nasi, usaha ikhtiar. Kekuatan mengenyangkan tu Allah ada beri pada nasi, tapi tidak beri bekah. Allah yang beri bekah, Allah yang mengenyangkan. Jadi boleh tak kita kata seseorang tu makan nasi tapi tak kenyang? Boleh. Seseorang tak makan nasi dan kenyang, boleh juga. Dan seseorang makan nasi dan kenyang pun boleh. Tak makan nasi dan tak kenyang pun boleh. Sebab apa? Sebab yang mengenyangkan bukan nasi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari sudut pegangan hati, bukannya dari sudut cakapan lain. Kenyang aku makan nasi tadi, tu tak apa. Jangan apa ni dengar kenyang aku makan nasi tadi. Tak boleh, kafir aku tu. Pula dah. Kafir pula. Benda yang dalam hati jangan letak di mulut. Benda yang di mulut jangan letak di hati. Begitu. Jadi benda yang letak dalam hati apa dia? Allah beri bekah. Jangan letak ke mulut. Tak boleh kata gitu, nasi mengenyangkan, Allah yang mengenyangkan. Lah, tu cakapan anda. Nak katanya aku ni makan nasi, aku ni kenyang sebab makan nasi, noktah. Bukannya etikot begitu. Cakapan adat lain. Jadi cakapan adat kita, aku kenyang makan nasi tadi. Hak tu jangan buah dalam hati pula. Memang nasi mengenyangkan. Tak boleh. Tu kaedah dia. Ni banyak orang tergelecoh ni. Dia berasa dia betul tapi tak betul. Ni. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka tiada memberi bekas sikin. Tu bahasa Arab tu. Sikin tu makna pisau. Sikin tu pisau lah. Tidak memberi bekas sikin pada mengerat. Sekarang ni kita ambil pisau kerat buah. Ni benda nampak macam remeh, tapi boleh jadi kafir, boleh jadi fasik, boleh jadi beriman. Pisau kita ambil buah apple, potong. Dalam hati kita i'tiqad pisau itulah yang memotong. Tabiat pisau ni memang jenis boleh kerat, dan dia memang kerat sungguh benda tu. Hak tu kafir, tak ada khilaf. Kita i'tiqad pisau tu sungguh yang beri bekah dalam hati kita. Itu kafir, tak ada khilaf. Nampak macam biasa ya. Tak kait. Nampak macam kok mana boleh kafir, bukan ada kaitan dengan Tuhan. Ada kaitan dengan Tuhan. Ada kaitan dengan Tuhan secara tidak langsung, secara tidak sedar. Mana ada kaitan tu? Kalau kita kata pisau tu sendiri, tajam pisau tu sendiri beri bekah,
maka kita sudah menafikan Allah Subhanahu wa taala yang memotong buah tu. Allah Subhanahu wa taala yang memberi bekah pada potongan buah tu dengan melalui pisau. Kita sudah nafi hak tu. Bila nafi hak tu, seolah-olah kita nafi kudrat Allah taala untuk memotong sesuatu. Kafir. Nampak je biasa. Yang kedua, bukannya pisau yang beri bekah, bukannya tajam pisau yang memotong, tapi kekuatan yang Allah beri pada pisau, dengan kekuatan itulah dipotong benda tu. Pun salah juga. Hak tu fasiqun, fasik atas pandangan mu'tamad. Tak kafir lah. Tapi dia tu khilaf. Pandangan mu'tamad fasik. Sebab apa pula dah? Fasik, tak kafir. Sebab dia masih i'tiqad kudrat kekuatan yang pada pisau tu Allah beri. Situ yang menyebabkan dia tak kafir. Dia masih mengiktiraf Allah beri kudrat, Allah beri kekuatan pada pisau. Cuma silapnya ialah dia kata yang beri bekas ngotinya ialah hak kekuatan yang Allah beri pada dia tu, bukannya Allah Ta'ala. Hak tu fasik. Tu yang kedua. Yang ketiga, dia potong buah dengan pisau. Kemudian dia kata Allah Subhanahu wa taala yang memberi bekah pada potongan tu. Okey, nampak betul lah. Lepas tu dia kata pula, kalau potong tu pula, Allah Subhanahu wa taala tidak boleh mentakdirkan pisau tu potong buah tanpa terpotong buah tu. Mana kata mesti terpotong, tak boleh tak terpotong. Kalau pisau tu sudah tajam, kalau seseorang mari letak pisau tu di buah, mesti potong, tak boleh tak terpotong. Hak tu pun salah. Dia panggil jahil hukum akal, jahil hukum adat. Sebab apa? Sebab dia akan boleh menafikan kisah-kisah mukjizat Nabi-Nabi. Contohnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia nak sembelih anak dia Nabi Ismail. Kerana mimpi semalam sembelih dia. Jadi Nabi Ibrahim AS pun asah pisau tu bagi tajam. Sebab nak bunuh, sebab nak mati ke orang ni kena cepat. Jadi kena pisau tajam baru cepat sikit, tak siksa orang. Dia pun letaklah di tekak Nabi Ismail AS. Letak tak putus pun, tak makan pisau tu dekat leher dia. Tu macam mana? Tu kata tajam pisau tak beri bekah, Allah yang beri bekah, Allah yang memotong, kita usaha je. Jadi kalau orang yang i'tikad nombor 3 tadi, kalau dia tak percaya hak ni, kafirun kafir. Asalnya jahil saja. Tapi kalau membabitkan mukjizat sampai tahap dia tak percaya mukjizat, kafirun kafir. Tu nombor 3. Nombor akhirnya hak ni ahli sunnah, iaitu kita tak beri bekah, pisau tak memberi bekah, kekuatan pada pisau pun tak beri bekah, tapi Allah Subhanahu wa taala yang beri bekah, Allah yang memotong. Tapi Allah Subhanahu wa taala boleh juga mentakdirkan andai kata pisau tu tajam tak terpotong sesuatu, boleh juga. Mana sah menyalahi adat. Adatnya pisau kalau tajam mesti terpotong. Boleh Allah takdirkan pisau yang tajam tak boleh terpotong. Boleh. Gitu. Tu ahli sunnah wal jamaah. Tu hak tu ahli sunnah tu. Hak tu kita tu. Hak tu kalau i'tikad baru sah kita punya iman. Iman kita sah, ibadat baru sah. Iman kalau kafir, ibadat kita tak sah, wajib qada kalau dah sedar. Marilah masjid Pak Atih tu pun rupa-rupa selama ni aku kafir. Wajib syahadah semula, kena qada balik bayar. Sebab dia tidak sah Islam dia. Kafir dalam senyap, dalam secara tak langsung. Kalau fasik boleh tahan kira, fasik tu sah ibadat tapi pahala tak ada sebab hilang kot dosa fasik dia tu. Duk haki sikit lah kali tak ada pahala. Sebab apa? Sebab fasik dia banyak sangat, iaitu i'tiqad benda tak betul. Tu. Perkara i'tiqad ni membabitkan setiap saat tak betul i'tiqad dia, dosa lah setiap saat. Sampailah dia tukar balik akidah dia,
yang betul, barulah betul wali. Jangan pandang remeh dekat akidah ni. Kita dah berasa mencuri tu teruk, berzina tu teruk, kita tak tahu i'tiqad yang salah lagi teruk. Nampak serban dah sampai ke arah ikat. Tiba-tiba i'tiqad Allah Ta'ala itu atas arah, contoh. Ataupun i'tiqad yang lain yang fasik. Dosa kawan tu, walaupun dia ikat serban sampai ke arah. Tapi kalau orang tu kepiah cetek saya atas kepala, pakai t-shirt mari mayang, tapi i'tiqad dia sah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia tu sah iman, dapat pahala akidah, dapat pahala ibadat kalau sah ibadat. Selesai. Dia tak syarat serban. Tu benda-benda yang penting yang banyak orang tergelecoh situ. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, dan bagi apa pada menghangus dan bagi api pada menghangus, tak beri bekah bagi api pada menghangus. Contoh kisah Nabi Ibrahim alaihi salam kena lempar dengan Namrud ke dalam api. Terbakar tak Nabi Ibrahim? Tak terbakar. Bukan api ni boleh bakar sesuatu ke? Sebab tu kita kata Allah beri bekah ke api. Bukan kekuatan pada api, bukan tabiat api yang membakar, bukan juga kekuatan yang Allah beri pada api untuk dia bakar. Bukan belaka. Yang membakar Allah Ta'ala. Api itu roliknya hangus, roliknya membakar, itu pada adat. Belum tentu Allah Ta'ala mentakdirkan sedemikian kalau ada api. Boleh jadi api ada tapi tak terbakar, boleh. Iaitu Nabi Ibrahim AS. Jadi kalau orang yang tak belajar hukum adat, hukum akal ni, tak erti beza antara siapa yang memberi bekah pada menghangus tu, boleh menyebabkan dia nafi mukjizat, boleh kafir. Situ jalan dia, jalan kekufuran dia. Ada tak orang yang tak percaya mukjizat? Ada. Kalau dikira logik pada otak dia, memang kira tak ada. Macam mana boleh berlaku mukjizat? Kafir. Dia mengingkari hari kiamat, kafir. Lagi tak terima di akal, kok mana lepas mati boleh hidup balik? Mati ya, habis. Tak percaya hari kebangkitan, kafir. Dia etikad dia main kafir saja. Bukan nak mengkafirkan orang, tapi itulah hakikat dia. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, maka barang siapa dan jikalau tiada, niscaya lazimlah bahawa tiada bagi Tuhan kita asa pada perbuatan. Dan jikalau tiada dengan makna pisau dan api tadi beri bekah. Kalau mereka tu beri bekah, lazimlah bahawa tiada bagi Tuhan kita asa pada perbuatan. Maknanya ada perbuatan selain Allah yang boleh menghanguskan, ada perbuatan selain Allah yang boleh memotong sesuatu, bukannya Allah itu sendiri. Jadi kita sudah menafikan perbuatan Allah kepada seluruh makhluk. Sedangkan Al-Quran sebut wallahu ala kulli syai'in qadir. Kulli makna semua. Kulli dengan makna jami', semua sekali, tak terkeluar sikit pun, tak terkeluar satu pun, semua bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang buat cipta api, Allah yang beri bekah menghanguskan melalui api, Allah yang mencipta ketajaman pada pisau, Allah yang mencipta pisau, dan Allah yang memberi bekah pada pisau kalau dia tu potong sesuatu. Bukan pisau tu sendiri beri bekah, Allah Subhanahu wa taala. Ubat menyembuhkan, bukan ubat menyembuhkan, Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Ubat tu usaha ikhtiar. Kalau i'tikad dalam hati memang ubat sungguh memberi kesan kepada kesembuhan seseorang, kafirun, kafir lalu dah. Secara tabiat ubat itu beri bekah pada menyembuhkan, kafir. Bahaya. Bukan tabiat, kekuatan yang Allah beri pada ubat yang menyebabkan kita sembuh, fasik. Allah yang menyembuhkan, tapi Allah tidak boleh mentakdirkan kalau makan ubat tak sembuh. Tu jahil. Fasik juga. Allah lah yang menyembuhkan, bukannya ubat. Ubat tu usaha ikhtiar. Boleh Allah Ta'ala menyembuhkan melalui ubat, boleh Allah Ta'ala nak biarkan kita sakit walaupun makan ubat. Tu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala,
Maka barang siapa mengiktikadkan bahwasanya segala perkara daripada asbab yang beradat, seumpama nasi mengenyangkan dengan tabiatnya tabiat nasi, arti tabiat dengan zatnya zat nasi, dan hakikatnya hakikat nasi, maka tiada ada yang membantahi pada kufur seorang. Dia bagi contoh. Kita makan nasi, balik ni lapar, makan nasi. Kita duduk lebar dah. Makan nasi, duduk tengah makan nasi tu, kita ni i'tiqad kata nasi tu sendiri yang beri kenyang. Kafir kita ni. Wal'iyadzubillah. Bukan kita lah, orang lain. Kalau kita i'tiqad, bukan nasi yang mengenyangkan, lepas tu kekuatan yang Allah beri pada nasi, itulah yang beri bekah pada kenyang kita. Itu fasik. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala yang mengenyangkan, tapi Allah tidak boleh mentakdirkan kalau kita makan nasi menjadi lapar, tak boleh. Itu jahil. Allah yang beri bekah, nasi tak beri bekah. Kekuatan nasi yang Allah beri pada nasi tak beri bekah, tapi boleh Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan orang tu makan nasi boleh lapar juga. Allah dia makan nasi boleh kenyang. Tu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tu. Berapa kali ulang? Seperti yang diketahui daripada hadis yang diceritakan oleh Syaikhan ni, ulama hadis Imam Bukhari, Imam Muslim lah. Dia kata apa Syaikhan ni? Daripada Sayyidina Zaid anak Khalid Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, katanya, sembahyang dengan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang subuh atas bekas hujan. Atas bekas hujan ni yakni kemudian daripada hujan. Tu maksud dia. Maka tatkala selesai, berpalinglah manusia ke rumah manusia. Bakat baliklah Maka berhadaplah Nabi sallallahu alaihi wasallam atas manusia. Dia pun pusing belakang nak khabar sesuatu pada sahabat Nabi. Maka kata muallif rahimahullahu taala, maka bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, atadruna madza qala rabbukum? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Qala asbaha min ibadi mu'min bi wa kafir. Fa amma man qala matarna bi fadlillah wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawakibi. Qala matarna bi naw'in kadza falidzalika kafirun bi mu'minun bil kawakibi. Noktah. Selesai. Tu hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi boleh cek sendirilah bagi orang yang reti cek hadis ni. Adakah kamu ketahui, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu ketahui apa yang dikata Tuhan kamu? Kamu tahu dah apa yang Allah sebut ni? Kata mereka itu sahabat, Allah dan Rasul lah yang terlebih mengetahui. Yakni kami tak tahu, Allah dan Rasul lebih tahu. Tak tahu. Ini panggil sighatut tabarri. Ungkapan untuk menyerahkan pengetahuan kepada seseorang. Hakikat dia tak boleh tahu. Dia tak tahu. Sabdanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, firmannya firman Allah. Bila kata firman Allah dalam hadis, tu dia panggil hadis kursi. Ada timbul satu pahaman, dia kata Quran ni pun qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu tak kena. Al-Quran tu kalamullah kena sebut qala Allah Taala. Beza kalau hadis. Kalau hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Taala. Tu tak apa. Tu hadis kursi. Jadi hadis kursi beza dengan Quran. Hadis kursi kalau bawa semayang batal. Pergi baca hadis kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Batu baca lah Quran Arab tu. Nampak macam ni ayat apa? Rupa-rupanya hadis kursi. Batal semayang kawan tu. Nampak macam sedap. Ayat apa tak tahu. Aku tak pernah hafal. Rupanya hadis kursi. Batal semayang kawan tu. Tambah lagi, dia buh lagi kalamullah juga, tapi Taurat. Taurat Injil. Dia baca Taurat Injil ikut Arab contoh. Tu pun tak sah juga. Sebab walaupun kalamullah, tapi kalamullah Taurat Injil sudah diselewengkan, maka tidak sah buat dalam semayang.
Yang hanya sah Al-Quran sahaja. Hadis kursi pun tidak sah, Taurat, Injil, Zabur pun tidak sah, kerana sudah diselewengkan. Hanya diiktiraf ayat Quran sahaja, yang bacaan surah selepas Fatihah tu. Maka dia pun kata, firmannya firman Allah, berpagi-pagi daripada hamba-Ku. Berpagi-pagi ni pada waktu pagi lah. Pada waktu pagi hamba-Ku ni mukmin dengan daku. Oh, dia beriman dengan aku dan kafir dengan daku. Sudah. Dia ni pagi-pagi seorang mukmin hamba-Ku ni, dia beriman dengan aku dan kafir dengan aku. Macam mana? Maka barang siapa berkata ia barang siapa dihujankan kami dengan kurnia Allah dan rahmatnya, rahmat Allah, maka demikian orang yang kata tu mukmin dengan kami, kafir dengan kawakib. Kawakib yakni bintang. Kawakib itu bintang lah. Kafir dengan bintang maksudnya tidak mengiktiraf bintang tu Tuhan. Mana itu i'tiqad yang betul lah. Allah hujan tu turun dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Betul? Bukan dengan sebab cuaca. Bukan cuaca beri bekah terhadap hujan sesuatu. Itu tak boleh. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.